Assalamualaikum warahmatullahi. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Pertama, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izinnya kita dapat berkumpul pada malam ini di Masjid Tuanku Said Faizuddin Putra, Kuala Perlis, untuk satu forum diskusi perbincangan yang telah tuan-tuan dan puan-puan sedia maklum, iaitu di bawah tajuk kebebasan bersuara di antara penghinaan agama di antara kebebasan bersuara dan jenayah. Yang mana pada malam ini kita akan cuba untuk memberikan pencerahan dan panduan kepada semua hadirin yang hadir, kerana kita sedar mutaakhir ini agak panas isu-isu yang menyentuh tentang agama yang sangat sensitif, dan kita melihat tindakan-tindakan yang dilakukan oleh sebahagian pihak, yang mana ada pihak yang menyokong, ada pihak yang membantah, dan ada pihak yang mempersoalkan tindakan tersebut. Pada malam ini kita menampilkan tiga tokoh yang tidak asing lagi di bumi Perlis ataupun di Malaysia amnya. Di sebelah kanan saya, yang tuan-tuan semua sedia maklum, yang kita hormati, sahibus samahah Profesor Datuk Dr. Muhammad Asri Zainul Abidin, Mufti Negeri Perlis. Di sebelah beliau juga tidak asing dengan masjid ini, dengan Kuala Perlis, dengan tuan-tuan jamaah sekalian, sahibul fadilah Profesor Madya Dr. Muhammad Rozaimi Ramli, Rektor Kolej Universiti Islam Perlis, KUIPS, merangkap pengurusi jawatan kuasa Qaryah Masjid Tuanku Said Faizuddin. Di sebelah beliau juga tidak asing, walaupun datang daripada jauh, Qatar, tetapi berasal daripada Pulau Pinang dan sekarang berada di Perlis, Al-Fadhil Ustaz Salman Ali, yang juga kita kenali sebagai antara tokoh muda yang semakin bersinar. Baik tuan-tuan, alhamdulillah, ketiga-tiga panelis yang akan memberikan pandangan dan buah fikiran mereka telah saya perkenalkan satu persatu. InsyaAllah forum ini akan berlangsung dalam dua pusingan yang akan dibuat secara bergilir di antara ketiga-tiga panel. Saya akan ajukan soalan yang pertama kepada Al-Fadhil Ustaz Salman yang berada jauh di sana. Selepas Ustaz Salman selesai menjawab, soalan yang kedua akan saya ajukan kepada panelis yang berada sebelah beliau, Dr. Rozaimi. Dan akhirnya, tidak lain dan tidak bukan, untuk pusingan yang ketiga, tentulah Profesor Datuk Dr. Mufti akan memberikan jawapan dan pandangan beliau kepada soalan yang saya ajukan. Demikian jugalah pada pusingan yang kedua, tidak ada unsur kejutan, tidak ada unsur perubahan. Demikianlah flow-nya. Untuk tuan-tuan pada malam ini saya mohon maaf banyak-banyak. Walaupun tajuknya kebebasan bersuara, tetapi tuan-tuan tidak bebas untuk bersuara pada malam ini, kerana tidak ada soalan yang akan diberikan ruang untuk tuan-tuan bertanya kerana keterbatasan waktu dan masa. InsyaAllah tuan-tuan boleh bersoal jawab selepas ini dalam program-program yang lain. Baik, setelah saya terangkan flow perjalanan forum ini dan siapa yang akan memulakan gelanggang diskusi, maka untuk meringkaskan masa, menjimatkan waktu, saya akan teruskan kepada soalan yang pertama. Di bawah premis tajuknya penghinaan agama di antara kebebasan bersuara dan jenayah. Soalan yang saya nak kemukakan kepada Ustaz Salman, Islam agama yang mengakui kebebasan,
antara perkara yang ditentang oleh Islam ialah paksaan. Tidak ada paksaan dalam agama. Islam meraihkan kepelbagaian, kebebasan bersuara hatta dalam beragama, memilih agama juga Islam meraihkan. Cuma sejauh mana kebebasan itu diberikan oleh agama, adakah sehingga menyentuh perkara-perkara yang sensitif, dan di mana batu sempadan apabila kita bersuara, di mana kita berhenti dan di mana kita bersuara. Mungkin panduan yang pertama ini boleh diberikan oleh Ustaz Salman supaya kita semua selepas ini ada satu panduan di mana kita bersuara dan di mana kita diam sebagai tanda meraihkan kebebasan itu. Jadi saya dengan segala hormatnya mempersilakan Al-Fadhil Ustaz Salman untuk pusingan yang pertama. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Pertama sekali saya mengucapkan jutaan terima kasih kepada Tuan Pengerusi Majlis Ustaz Mak Rizal dan juga pihak penganjur kerana sudi menjemput dan menerima kedatangan saya di Perlis pada kali ini. Alhamdulillah, ini kali kedua dalam masa sebulan. Juga yang kita hormati dua orang rakan panel, Tuan Haji, kedua-dua guru saya dan sahabat saya, Datuk Mufti dan Profesor Madya Rektor. Kedua-dua mereka baru balik haji. Jadi kita hormati juga dua orang rakan panel, Tuan Haji kita. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Saya sebenarnya datang ke sini untuk sebagai tetamu ni untuk melengkapkan quorum lah. Jadi cukup 3 orang panel. Jadi saya akan bercerita sedikit sebanyak ringan. Manfaat insya-Allah akan datang banyak daripada rakan panel. Cuma saya datang ni saya plan nak cerita-cerita, nak sembang-sembang dengan tuan-tuan dan puan-puan. Jadi kalau terkeluar tajuk sikit, tak jawab soalan, terkona ke kiri kanan tu, saya minta maaf lah. Tak apalah. Yang pertama saya nak keluar tajuk ni, bila saya sampai tadi, saya tengok mikrofon ni. Tak, saya tengok mikrofon sebelah yang ada dekat depan Dr. Zaimi, nampak macam dia ada discoloration kan. Saya tengok mikrofon, bukan nak komen, nak kata suruh beli mikrofon lain. Cuma saya perasan satu benda, bila tengok mikrofon tu, color dia dah jadi lain. Jadi bila duduk di sini, saya pun buka lah tengok mikrofon apa yang dia pakai ni. Rupanya saya anggap itu sama dengan ni lah, dia pakai Shure SM58. Shure SM58 ni adalah mikrofon, legendary mikrofon yang digunakan artis daripada zaman dulu. Saya ingat daripada 50-an kot dah ada mikrofon ni, Shure ni. So tuan-tuan yang into sound system tahulah. Jadi no wonder lah color dia dah macam tu. Sebab kalau tuan-tuan tengok review mikrofon ni, kena langgak dengan lori pun boleh bunyi lagi. Jadi tuan-tuan kalau sewa mikrofon ni daripada siapa, kira bagus lah, dia bagi barang berkualiti. Jangan terpedaya dengan color mikrofon yang dah keluar tu, tapi ni memang bagus ni, SM58. Kalau suruh Datuk Mufti nasyid pun akan bunyi sedapnya kalau pakai ni. Itu yang saya perasan tadilah, mula-mula baru duduk. Baik, ini nak masuk tajuk, nak cerita tentang tajuk sedikit. Bila Ustaz Mak Rizal tanya di mana sempadan di antara kebebasan dan juga di mana kita perlu berhenti, di mana kebebasan itu berhenti. Sebagaimana kita semua sedia maklum, dalam Islam kebebasan adalah unsur penting dalam agama. Islam datang untuk memerdekakan orang. Di mana apabila orang memeluk Islam sendiri, dia telah dimerdekakan daripada banyak benda dengan memeluk Islam. Tuan-tuan bayangkan, kita hidup di zaman ini, banyak khurafat yang kita dengar. Kan banyak khurafat yang tersebar di kalangan kita, banyak petua-petua yang tak masuk akal, banyak elemen-elemen untuk menjadikan kita takut kepada sesuatu disebarkan. Boleh tuan-tuan bayangkan 1000 tahun dahulu, di mana zaman tak ada teknologi, tidak ada penemuan sains. Zaman tu apa sahaja penyakit berjangkit yang berlaku dan tersebar kepada orang ramai, orang akan anggap jin, gangguan makhluk halus. Sebab zaman tu orang tak kaji kan, segala macam penyakit berjangkit kena dekat seorang, lepas tu ramai orang kena dan sebagainya. Kemudian baru orang kaji, orang tahu sebab ayat kotak ada sebahagian penyakit yang datang, sebab sentuhan sebahagian penyakit berlaku. Zaman dulu orang tak tahu, jadi dipersalahkan kepada perkara-perkara khurafat.
Dipersalahkan kepada perkara-perkara tahayul. Apabila Islam datang, Islam membebaskan manusia daripada belenggu-belenggu ini. Wa yad'u anhum israhum wal aghlal allati kanat wal aghlal allati alaihim. Membebaskan mereka daripada ikatan, membebaskan mereka daripada belenggu. Itu Islam datang. Jadi asalnya apabila orang memeluk Islam, artinya dia telah memerdekakan mindanya daripada menyembah makhluk kepada menyembah Allah, daripada menganggap syaitan makhluk yang perlu ditakuti kepada makhluk yang dianggap musuh kepada kita. Twist ni susah. Sampai ke zaman lani lagi, ramai orang yang menganggap syaitan, anasir-anasir jahat ini ditakuti. Tetapi Islam datang, Islam bebaskan kita daripada itu, bermula daripada ketakutan menuju kepada tak permusuhan yang ada di antara kita dan juga makhluk-makhluk yang jahat, syaitan, iblis dan sebagainya. Itu Islam datang. Dan apabila Islam datang juga, kalau kita lihat di antara perkara yang ditekankan di dalam syariat Islam ini adalah kebebasan manusia yang dibuka dalam bentuk amalan. Ini menarik. Islam datang tak memaksa orang memeluk Islam. Siapa nak memeluk Islam, dia boleh peluk Islam. Ada tak kelebihan? Ada. Mereka boleh menerima zakat dan sebagainya untuk memeluk Islam. Ada kelebihannya. Tapi kalau dia tak mau juga, dia tak mau juga menerima Islam, dia dah ada agama lain di negara dia, dia tak nak terima Islam, dia tidak dipaksa. Hatta yu'tul jizyata an yadin wa hum saghirun, sehingga mereka bayar cukai kepada kerajaan Islam. Bagi cukai dalam keadaan merendah diri, itu telah memadai, walaupun mereka tak mau masuk Islam. Islam bagi kebebasan beragama. Baik, itu untuk orang yang tak mau terima Islam. Bayangkan agama Islam ni, kalau sampai ke satu tempat, dakwah orang kepada Islam, kalau ada orang tak mau terima, terpulang. Bayar cukai lah, jangan lari cukai. Lari cukai boleh masuk penjara. Satu. Kalau telah pun menerima Islam, okay, kita cerita tentang orang yang telah menerima Islam. Uniknya, di dalam agama ini, meskipun syariat telah jelas, al-halal bayyin wal haram bayyin, wa bainahuma umur mushtabihah. Yang halal jelas, yang haram jelas. Di antara halal dan haram ada perkara-perkara yang tak clear, grey area. Boleh jadi halal, boleh jadi haram. Jelaslah kita kira, ada perkara yang halal, ada perkara yang haram. Ada benda yang boleh buat, ada benda yang tak boleh buat. Namun begitu, hukuman-hukuman yang Allah Ta'ala tetapkan di dalam Al-Quran sangat limited. Bukan kesemua kesalahan dalam agama ini dihukum. Jadi nak kena nampak dua ni. Ada tak ancaman untuk melakukan dosa? Ada. Banyak dosa yang kita buat, ada ancaman di dalam Al-Quran dan di dalam sunnah. Apakah kesemua dosa-dosa ini ada hukuman ke atasnya? Tak semestinya. Nampak Islam datang macam mana? Tuan-tuan bayangkan, hudud kan? Berapa kesalahan sahaja dikenakan hukuman hudud? Mencuri dikenakan hukuman hudud. Baik, di sebalik mencuri, pasal apa kena hukuman hudud? Hampir ambil harta orang lain, kena hukuman hudud. Minum arak, kena hukuman hudud. Di sebalik minum arak, kena hukuman hudud. Kenapa kena hukuman hudud? Sebab apabila orang mabuk, banyak kerosakan yang dilakukan oleh orang mabuk. Dan kebanyakan kerosakan yang datang daripada arak sama sahaja dengan kerosakan yang datang daripada dadah. Sebagaimana dadah telah menghancurkan ramai orang, arak telah menghancurkan ramai orang juga sebegitu. Maka ada hukuman untuk orang yang minum arak dalam Islam. Hukuman untuk orang minum arak, hukuman untuk orang yang berjudi. Yuharibunallaha wa rasulahu wa yas'auna fil ardi fasada. Memerangi Allah dan Rasulnya dan menimbulkan kerosakan di atas muka bumi ini. Perompak, perogol, orang yang buat kesalahan, rompakan terbuka semua ni, ada hukuman kepada dia. Yuqattalu yusallabu tuqatta' aydihim wa arjuluhum. Sama ada dia dibunuh ataupun dia disalib ataupun dipotong tangan dan kakinya, ada hukuman, ada hukuman. Baik, selain daripada tu, ada tak hukuman? Saya nak bagi satu contoh kan. Islam mewajibkan kita tutup aurat, betul? Laki ke, perempuan ke, kena tutup aurat. Baik, kalau tak mau tutup aurat, ia satu kesalahan. Bukan nak cerita aurat tak kat mana, tapi kalau tak mau tutup aurat, kesalahan. Bahkan dalam hadis Nabi SAW sebut, sinfani min ummati lam arahuma.
ada dua kelompok daripada umatku yang aku tak tengok lagi di zaman ni, nanti akhir zaman akan ada. Salah satunya apa? Nisa kasiat ariyat, perempuan yang pakai baju tapi sama macam tak pakai baju. Dia pakai tapi kainnya sangat sikit, sangat menonjolkan bahagian-bahagian tubuhnya macam tak pakai baju. Ada kesalahan, ada ancaman, tapi ada tak hukuman dalam agama? Tidak disebut sebarang hukuman. Ya, salah, betul. Tapi kalau orang tu dia pilih, dia nak buka aurat juga, dia nak buka aurat juga, ada tak hukuman hudud kepada dia? Tak ada hukuman hudud. Tapi kalau kerajaan nak buat hukuman untuk pakaian yang menjolok mata dan sebagainya, itu terbuka, ada ruang yang agama bagi untuk kerajaan buat hukum. Tapi hudud tak ada. Apakah dia boleh buat begitu? Dia berdosa di sisi Allah Subhanahu Wa Taala kalau dia buka aurat. Tapi kalau dia buka juga, hak dia sebagai rakyat di dalam negara Islam tak boleh dicabut. Tak boleh dicabut. Dia dapat hak dia. Sebab tu satu hadis kan yang saya suka nak kongsi ni, satu lagi contoh lah, contoh zina sebagai contoh. Zina dosa besar. Betul? Zina dosa besar. Siapa yang buat zina, ada hukuman syarak terhadap kesalahan tu. Agama dah letak hukuman dia. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Perempuan yang berzina, laki yang berzina, sebatlah setiap seorang daripada mereka dengan 100 sebatan. Dalam hadis disebut kalau dah kahwin rejam, ada hukumannya. Baik. Pernah satu ketika seorang sahabat Nabi SAW, dia datang jumpa Nabi SAW. Dia kata, ya Rasulullah, inni wajadtu mra'atan fi bustan. Aku jumpa satu perempuan di taman, aku jalan, aku jumpa perempuan tu, qabbaltuha lazamtuha ghair anni lam unkihha. Aku jumpa perempuan yang aku buat banyak benda dengan perempuan ni kecuali tidak melakukan kesalahan jima. Itu sahaja yang aku tak buat, yang lain aku dah buat dah. If'al li ma syi'ta, buatlah apa hukuman yang kau nak buat kepada aku wahai Rasulullah. Dia pergi menyerah diri kepada Nabi SAW. Ya Rasulullah, aku buat benda salah, tapi salah-salah yang aku buat ni within the limit lah, cuma aku tak sampai melakukan jima. Tolonglah hukum aku, bersihkan aku wahai Rasulullah. Nabi SAW diam. Lama Nabi diam, dan dia duk cakap lagi, ya Rasulullah, aku datang ni nak minta hukuman, tolonglah hukum aku. Sehingga Sayyidina Umar radhiyallahu anhu kata, satarallahu alaihi law satara ala nafsihi. Mamat ni kalau hang duduk diam-diam tutup kesalahan hang, Allah akan ampunkan kesalahan hang. Kalau hang duduk diam-diam, dia nak main mengaku juga dekat Nabi kerana sucinya jiwanya, kerana dia betul-betul beranggapan bahawa pengampunan Allah itu lebih penting, maka dia datang, dia mengaku juga. Akhirnya Nabi SAW kata dekat para sahabat, panggil dia mai. Dia pun datang. Nabi SAW bacakan ayat kepada dia, wa aqimis salat tarafayin nahar wa zulafan minal lail innal hasanat yudhhibnas sayyiat. Dirikanlah salat pada sebelah siang dan sebelah malam, sesungguhnya kebaikan menghapuskan kesalahan. Baik, yang dia buat tu salah ke tidak? Salah. Dosa ataupun tidak? Dosa. Tapi Nabi hukum ataupun tidak? Nabi tak hukum dia ketika itu. Nabi kata, dirikan salat, artinya iringi dengan perbuatan kebaikan, minta ampun kepada Allah, Allah ampunkan. Cuma nak ceritanya di sini, dalam banyak kes dalam agama, kesalahan sekalipun bukan semuanya dihukum. Ada ancaman, tapi bukan semuanya dihukum, melainkan beberapa kesalahan tertentu. Dan juga agama ini bagi ruang untuk kerajaan melaksanakan hukuman-hukuman lain. Ta'zir kerajaan boleh, tapi ada syaratnya, tak bolehlah buat ta'zir sesuka hati bagi orang tu teruk-teruk. Dalam hadis disebut la yuzladu fawqal 'ashr illa fi had min hududillah. Nak sebat tak boleh lebih 10 kali melainkan pada hudud. Kalau tidak boleh kurang daripada tu. Jadi ada kebebasan untuk orang yang tak nak memeluk agama Islam. Ada kebebasan untuk dia bayar cukai kepada kerajaan. Untuk orang yang telah memeluk agama Islam, dia tak nak amalkan sebahagian hukum kerana dia malas, ataupun dia rasa macam aku tak boleh lah nak laksanakan hukum ni. Ada orang kata, ai ni hati baik, cuma tudung dia tak pakai. Contohlah, kita hukum dia tak? Kita tak hukum. Agama tak hukum dia. Kalau ada orang duit banyak tapi tak mau pergi haji, dia rasa duit memanglah ada banyak, tapi nak prepare nanti kot-kot ada apa-apa nak pakai duit ni, tak mau pergi haji lagi, duit banyak. Kita hukum dia tak? Kita tak hukum. Walaupun dia telah meninggalkan satu perkara yang dia perlu buat. Dalam masa yang sama, ada perkara yang dikenakan hukuman kalau orang tu dah memeluk Islam. Baik, di mana garis merah yang kita perlu bertindak untuk
Orang jangan langkaui garisan ini. Jangan langkau. Kalau langkau, tak boleh. Kebebasan terhenti di mana? Baik, satu, kebebasan terhenti, ini sebelum orang barat cakap ni, agama dah beritahu, kebebasan terhenti apabila kebebasan itu telah mengambil kebebasan orang lain. Ini penting. Hang punya bebas untuk diri hang sendiri, hang jangan pikir orang lain, jangan tarik orang lain. La yaskhar qaumun min qaumin asa an yakunu khairan minhum. Satu kaum jangan dok pi hina kaum lain, boleh jadi depa lebih baik daripada hangpa. Hina orang tak boleh. Fitnah orang tak boleh. Sebab tu qadzaf, tuduhan palsu. Bayangkan tuan-tuan, zina 100 kali sebat kan? Tuduhan palsu terhadap orang zina 80 kali sebat. Beza 20 ya. Beza antara orang yang berzina dengan orang yang tuduh orang lain berzina 20 kali sebat je. Artinya apa? Ini kesalahan berat. Zina tu berat, tapi dalam masa yang sama hang tuduh orang lain zina, hang ambil hak orang lain, menjatuhkan maruah dia, ini juga besar di sisi Allah Ta'ala. Jangan ambil hak orang lain. Satu, agama tidak membenarkan hak orang lain diambil dan dipermainkan. Rahsia orang lain adalah amanah yang tak boleh dipecahkan. Satu, hak orang lain, yang pertama. Dan yang kedua, kalaupun bukan hak orang lain, jenayah yang melibatkan kepentingan umum, ini tak ada kemerdekaan dah lah. Segala bentuk jenayah lah cerita, sama ada jenayah lawan dengan orang lain ataupun kepentingan umum, ini tak ada jalan mudah untuk dimaafkan. Saya pun tak tahu, mungkin nanti ahli panel lain boleh cerita. Ini merisaukan kita. Apa jenayah yang orang anggap ringan, sahaja? Jenayah pecah amanah. Contohlah, pecah amanah orang anggap ringan ya. Ramai orang pecah amanah di sini dan di sana dengan mudah. Tapi kalau tengok hadis balik kan tuan-tuan, tengok hadis, walaupun ada banyak hadis yang Nabi SAW ceritakan tentang pengampunan, Nabi ceritakan tentang orang beriman akhirnya akan masuk syurga, dalam masa yang sama kita jangan lupa ada orang yang pergi perang tau, pergi perang betul-betul, mati di medan perang. Artinya apa? Dia mai tu di jalan Allah, dia mukmin, dia pergi perang di jalan Allah, dia mati. Nabi kata dia ahli neraka. Dia ahli neraka. Apabila para sahabat bertanya, macam mana dia ahli neraka? Dia mai perang dengan kita, dia kena tikam, dia sakit teruk, last kali dia mati, dia masuk neraka. Macam mana? Nabi kata dia ahli neraka. Sehinggalah mereka pergi cek dekat dia, cek barang dia, rupanya dia sembunyi sedikit harta rampasan perang tak pulangkan untuk dibahagi. Ini tak ada maaf. Nabi sebut dia ahli neraka. Dan yang ketiga, kebebasan ini juga terhenti apabila dia mendatangkan keburukan kepada agama. Ini benda penting. Apabila dia mendatangkan fitnah kepada agama, di sini tidak ada kebebasan. Agama Islam tegas di dalam bab ini. Al-Islam ya'lu. Islam itu tinggi. Kata Sayyidina Umar, artinya hang buat apa-apa tindakan yang menyebabkan Islam dipandang rendah, tak ada kebebasan di sini. Ataupun yang menyebabkan kedudukan Islam terancam, tak ada kebebasan di sini. Meskipun hang orang beriman, hang tak boleh buat. Dan agama memandang keras perbuatan ini. Sebab itulah kalau tuan-tuan masih ingat, tuan-tuan yang baca surah tafsir suratul Mumtahanah, Hatib bin Abi Balta'ah radhiyallahu anhu, seorang sahabat Nabi SAW, apa logik dia? Saya nak cerita dia punya logik. Logik dia apa? Nabi nak pergi serang kota Mekah. Okey, nak pergi serang orang Mekah. Dia tengok-tengok di kalangan orang Muhajirin, semua depa ni ada adik-beradik di Mekah. Ada adik-beradik, boleh tolong cover family depa. Kalau orang Islam Mekah, family depa tak tahu nak pergi mana, ada orang akan cover. Tak ada siapa nak balas dendam dekat family depa. Ada adik-beradik, boleh simpan di rumah depa. Hatib bin Abi Balta'ah tak ada adik-beradik di Mekah. Dia orang pula tak ada adik-beradik. Jadi dia fikir, macam mana aku nak selamatkan keluarga aku, kabilah besar tak ada nak tolong mereka di Mekah. Dia pun buat keputusan, aku tulislah surat kepada orang Quraisy, bagi tahu ke orang Quraisy Nabi Muhammad nak buat sekian, nak masuk ke negeri apa. Niat dia apa? Dia Muslim, dia mukmin, dia hadiri perang Badar. Perang Badar dia hadiri. Cuma niat dia, bila aku tulis begitu, mereka pun rasa berbesar hati, mereka tolonglah jaga sanak saudara aku sikit-sikit yang ada di Mekah. Mereka tak serang, mereka jagalah. Sebagaimana orang lain ada adik-beradik dah, tak payah buat begitu. Aku tak ada kabilah, tak ada keturunan yang besar nak jaga adik-beradik aku yang kecil-kecil sikit-sikit ni. Aku tulis kepada orang Mekah, mudah-mudahan dengan tu mereka jaga adik-beradik aku lah. Dia tulis surat kepada mereka, hantar kepada pembantu dia, nak pergi bagi kepada orang Mekah sebelum Nabi pergi serang Mekah.
Ingat ni saya bagi contoh. Kes begini Allah Subhanahu wa taala turunkan wahyu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagi tahu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ada surat yang mana dihantar ke Mekah. Nabi hantar Saidina Ali, Zubair dan juga Miqdad. Kalau tak silap saya, 3 orang sahabat ni pergi ke jalan yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut tahan seorang pembantu perempuan. Nabi sebut tahan perempuan ni, ambil surat daripada dia. Depa pun tahan dia, depa minta surat, mai sini surat. Perempuan tu kata, mana ada surat, tak ada apa. Sayyidina Ali kata, la tukhrijannal kitab aw lanulqiyanna thiyab. Hang nak bagi surat betul-betul ke ataupun hang nak kami londeh, hang kami ambil surat tu sendiri. Mesti ada punya. Nabi cakap ada, mesti ada. Perempuan tu pun lalas give up, dia bagi surat. Min Hatib bin Abi Balta'ah, daripada Hatib bin Abi Balta'ah kepada orang Mekah. Bagi tahu sekian. Nabi panggil dia, Hatib bin Abi Balta'ah, mai sini, apa yang hang tulis ni? Dia kata, dia ceritalah alasan macam yang saya sebut tadi. Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu aduwi wa aduwakum awliya tulquna ilaihim bil mawaddah. Wahai orang-orang beriman, janganlah kamu jadikan musuh aku dan musuh kamu sebagai teman yang mana kamu berurusan dengan mereka dengan penuh kasih sayang. Jangan buat begitu. Sayyidina Umar kata, adrib unuqahu ya Rasulullah, boleh tak aku nak sembelih dia? Nabi kata, tak boleh. Fa innahu syahida Badr, kerana dia telah menghadiri perang Badar. Mudah-mudahan Allah akan lihat kepada ahli Badar. Tanda kena stop kan? Lampu stop. Mudah-mudahan Allah melihat kepada ahli Badar dan Allah kata kepada mereka, if'alu ma syi't, buatlah apa hang nak buat, aku dah ampunkan hang. Ini saya nak sebut garis merah dia, jangan merendahkan agama, jangan meruntuhkan agama, jangan memberi fitnah kepada agama. Di sini tak ada kebebasan. Hang nak jadi kafir terus, hang kafirlah. Tapi hang jangan buat main-main. Hari ni masuk Islam, esok iklan aku nak murtad lah, tak biasa agama Islam. Itu tak boleh. Dalam hadis disebutkan, man maddala dinahu faqtuluh. Siapa ubah agama dia, bunuh dia. Itu main-main. Hang nak kafir, hang kafir terus, tak mau masuk Islam tak apa. Hari ni masuk Islam, esok cerita itu kahwin, masuk Islam, kahwin tu perempuan, lepas tu dah cerai, tak biasa nak kahwin dengan bukan Islam, nak murtad pula. Yang ni main-main. Ini main-main. Hang nak campur aduk semua agama. Hari ni nak pergi masjid, esok nak pergi gereja, lusa nak pergi tokong. Ini tak boleh. Jadi saya berhenti setakat itu dululah untuk sesi yang pertama. Boleh ada kebebasan, jangan ambil hak orang lain, jangan ambil kepentingan umum, dan jangan sekali-kali sehingga memberikan kesan negatif kepada agama. Okey, terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz Salman Ali di atas jawapan yang memenuhi kehendak soalan dan tidak keluar daripada tajuk. Jadi ini satu jawapan yang cemerlang lah. Okey. Tadi Ustaz Salman dah sebut sedikit, ada beberapa perkara lah saya nak respon. Ini bukan rebuttal, ini respon moderator. Okey. Yang pertama Ustaz Salman sebut pasal mikrofon. Sebenarnya walaupun masjid ni indah, mikrofon lama. Bukan mikrofon saja. Cuba tengok speaker ni pun pelekat macam-macam dah. Apa maknanya? Sumbanglah kepada masjid ini. Itu yang Ustaz Salman nak habang tu. Kan? Okey. Itu yang pertama. Yang kedua, Ustaz Salman terkejut, lampu tertutup. Masjid ni ada penunggu. Jadi tuan-tuan jangan buat sebarangan benda tak elok, nampak? Masjid ni tuan-tuan adalah masjid yang pertama dalam Malaysia yang menggunakan sistem dia panggil IoT, yang dibangunkan oleh UNIMED. Kita boleh kontrol keseluruhan sistem elektrik dalam masjid ni daripada luar. Jadi kalau kita duduk di Johor, kita nak tutup lampu dengan kipas ni, boleh. Ini bukan bomo. Ini teknologi. Perlih tak ada benda khurafat ni. Okey? Dan saya sebelum nak tanya kepada Dr. Zaimi, dah soalan ni kan, dah saya respon. Saya minta maaf lah. Tadi introduce, saya dah sebut habis dah. Profesor, Madya, Doktor. Saya terlupa Tuan Haji. Ya, kan? Jadi saya nak ajukan soalan kepada Profesor Madya, Doktor, Tuan Haji, baru dalam kurungan. Okey. Ada satu persepsi dalam masyarakat, khususnya bukan Islam. Apabila Islam kelihatan agama yang mengkritik,
atau agama yang seakan-akan suka menyebut tentang keburukan agama lain. Tetapi apabila ada pihak yang cuba menjadikan agama Islam ni sebagai konten, bahan, orang Islam sentak, orang Islam nak marah, naik angin. Tang depa kata kita boleh, tang kita nak kata depa tak boleh. Betulkah dakwaan ataupun persepsi ni? Dan kita di hadapan kita ni, saya duduk perhati 3-4 kali, ramai orang muda bersama dengan kita. Jadi saya rasa mungkin orang muda juga ada perasaan ini ataupun dapat membaca persepsi ini. Jadi saya silakan Dr. Ruzaimi untuk memberikan respon tentang dakwaan ataupun persepsi yang sangat bahaya bagi saya. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Terima kasih kepada Ustaz Ahmad selaku moderator pada malam ini. Yang saya muliakan rakan-rakan ahli panel, Sahibul Samahah Mufti Perlis dan Ustaz Salman Ali. Alhamdulillah kita dapat bersama pada malam ini, dan saya pun tak jangkalah malam ni kehadiran yang begitu ramai. Tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, saya merupakan pengurusi untuk masjid ni. Jadi kita memang mengharaplah sumbangan daripada tuan-tuan dan puan-puan seperti mana yang Ustaz Mat sebut tadi, untuk mengimarahkan. Saya sendiri berkuliah di masjid ni, dan insya-Allah kita akan imarahkan masjid ni dengan program-program yang bermanfaat. Saya ada kuliah, insya-Allah lepas ni Datuk Mufti pun akan selalu datang. Tapi itulah kebetulan lah, bila ada program aja dekat program besar aja dekat masjid ni, dia hujan. Jadi bila hujan ni dia sejuk lah sikit. Tapi kalau tak hujan, biasanya kita akan bermandi peluh dalam masjid ni. Dia sedikit panas. Mungkin panas dengan orang kata apa, haba di negeri Perlis ni yang panas, dan juga zikir tuan-tuan dan puan-puan yang begitu hebat, masya-Allah kan. Jadi sebab itu kita mengharapkan agar sumbangan itu disegerakan, diberikan, termasuk yang tengok di online ni, supaya kita dapat beli kelengkapan, iaitu PA sistem yang baik dan juga sistem pendingin hawa. Betul ya, pendingin hawa ke penghawa dingin kan, kau sukalah. Yang penting kita nak beli aircon lah, supaya senang sikit kan, supaya kita selesa duduk dalam ni. Okey, itu yang pertama lah. Yang kedua, berkenaan dengan soalan Ustaz Ahmad tadi, betul lah. Kalau kita tengok di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala banyak menceritakan tentang kebatilan ajaran-ajaran selain daripada agama Islam. Bahkan dalam sehari 17 kali kita membaca ayat yang wajib untuk kita baca dalam salat. Kalau kita tak baca ayat tu, tak sah salat. Apa dia? Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Tunjukkan kami jalan yang lurus, yakni jalan Islam. Bukan jalan, itulah jalan orang-orang yang an'amta alaihim, jalan orang-orang yang kau berikan nikmat ke atas mereka. Bukan jalan orang yang kau murka, dan bukan juga jalan orang-orang yang sesat. Jalan orang-orang yang kau murka ni, tuan-tuan dengar suara saya? Boleh? Okey. Jalan orang-orang yang kau murka ni ialah jalan, kata para ulama, ialah jalan orang yang mengetahui hakikat agama tetapi menuruti hawa nafsu sehingga menyeleweng. Sebab itu mereka memberi contoh. Maghdub ialah golongan Yahudi yang mengetahui hakikat, yang mengetahui kehendak Allah, kehendak Nabi, tetapi mereka menjadi menyeleweng disebabkan oleh kerana inginkan habuan dunia. Waladhdallin, dan bukan juga jalan orang-orang yang sesat, yakni orang-orang yang ingin kepada agama, yang ingin kepada
kehendak, yang ingin kepada keredaan Tuhannya tetapi jahil, tidak ada ilmu, maka mereka, sebahagian ulama tafsir mentafsir, memberi contoh, mereka ini adalah golongan Nasara. Allah Subhanahu wa taala mencela golongan ahli kitab di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala mengkritik ajaran-ajaran orang-orang musyrikin, ya, di dalam Al-Quran. Jadi persoalan yang timbul, iaitu mereka kata, takkan kita nak kritik Islam? Tak boleh. Dalam Quran mengkritik ajaran kufur boleh. Maka kita katakan di sini ada garis halus yang membezakan di antara kritikan dan juga celaan ataupun istihza. Kerana kalau kita tengok di dalam Al-Quran, tuan-tuan dan puan-puan, Allah Subhanahu wa taala melarang kita untuk mencaci maki sembahan orang bukan Islam. Ini tuan-tuan biasa dengar, wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah fayasubbullaha adwan bighairi ilm. Kamu jangan cela, kamu jangan kutuk sembahan-sembahan orang-orang yang menyeru selain daripada Allah. Nanti mereka akan cela Allah. Maka dalam agama Islam ini, kritikan itu dibenarkan. Maka sebab itu kita akan tengok ada ayat-ayat Al-Quran yang suruh orang Islam ini berdialog. Wajadilhum billati hiya ahsan. Maka berdialoglah dengan mereka, berdebatlah dengan mereka dengan jalan yang terbaik. Kita melihat bagaimana ulama-ulama zaman dahulu, Al-Imam Ibn Taymiyah, Syekhul Islam Ibn Taymiyah umpamanya, ketika mengkritik orang-orang Kristian, menggunakan sebahagian daripada hujah mereka untuk mengkritik mereka. Kita tengok Al-Imamul Ghazali, Hujjatul Islam, juga berdialog dengan mereka. Al-Imam Syafi'i umpamanya berdialog dengan golongan yang anti hadis. Maka dialog tidak menjadi masalah selagi mana dialog itu diasaskan dengan atas dasar billati hiya ahsan, dengan adab, dengan akhlak yang baik. Sebab itu kalau kita melihat Allah Subhanahu wa taala apabila menyatakan kebatilan ajaran-ajaran kufur, ajaran-ajaran syirik, ajaran-ajaran ahli kitab yang menyeleweng, Allah Subhanahu wa taala tidak menggunakan bahasa yang carutan. Allah taala tak gunakan bahasa yang kesat. Allah menyatakan kebatilan akidah mereka. Allah menyatakan di mana salah mereka. Allah tidak menggunakan perkataan-perkataan yang orang kata apa, kotor, yang carutan di dalam Al-Quran. Maka begitulah sepatutnya yang digunakan oleh kita. Bila kita tengok di zaman ini, sebahagian daripada orang-orang bukan Islam dan juga sebahagian daripada orang Islam menjadikan agama Islam sebagai mereka bukan mengkritik atau mempersoalkan, tetapi mereka menjadikan Islam sebagai bahan istihza, bahan olok-olokan. Tadi Ustaz Salman sebut, nak buat maksiat ni, kalau nak buat maksiat haram hukum, tapi kalau buat maksiat tanpa ganggu orang lain, tanpa merendah-rendahkan agama, tak jadi masalah. Dia buat, dia berdosa. Selagi mana bukan kesalahan hudud, selagi mana bukan kesalahan qisas, dia buat sendiri-sendiri, agama Islam kalau tak tahu tak ambil tindakan. Dia buat seorang-seorang dia. Bahkan Nabi SAW tak suka orang yang yujahir bidzunub, orang yang menzahirkan dosa yang tersembunyi. Tapi Mambang, kau main lampu Mambang. Tapi kalau sudah sampai kepada tahap memperolokkan, macam saya sebut, orang katalah ada orang Islam pergi minum arak. Dia minum seorang-seorang dia, tak ada siapa tahu. Kan kalau orang tahu pun dia tak bagi tahu kepada pemerintah, dia nasihat. Pemerintah tak wajib untuk mencari-cari, tak perlu untuk tajassus. Tapi kalau satu orang
dia menjadikan arak sebagai bahan untuk memperolokkan agama, yang ni kena ambil tindakan. Kenapa? Kerana dia telah menjadikan satu hukum dalam agama ini sebagai bahan mainan, sebagai bahan olokan. Kan? Ini berlaku bila kita tengok kan satu manusia yang buat lawak, dia buat lawak dengan arak. Teruja kononnya bila orang Islam dapat buka arak untuk pelawak. Untuk pelawak yang bukan Islam, dia nak buka botol arak, dia suruh orang Islam yang bertudung buka untuk dia. Lepas tu ketawa sama-sama. Perbuatan ni kalau betul-betul berlaku, ia adalah sukhriyah. Ia adalah olok-olokkan terhadap agama. Kau nak minum arak, kalau minum saja, mungkin ambil tindakan atas dasar dia minum arak untuk dia. Tapi bila dah sampai kepada tahap mengolok-olokkan agama, caci agama, cela agama, maka ia boleh sampai kepada tahap hukuman dia adalah bunuh. Hukuman dia adalah bunuh. Cuma para ulama berbeza pendapat lah, kan? Walaupun mereka sepakat mengatakan hukum cela agama, cela Nabi ni, hukum dia adalah kufur, kafir, murtad, tetapi mereka berbeza pendapat. Kalau orang tu bertaubat, boleh tak gugurkan hukuman bunuh tu? Ulama berbeza pendapat. Maksudnya ada di kalangan ulama dalam mazhab Hambali, disebutkan oleh Ibn Taymiyah dalam kitab dia Sarimul Maslul, bagi orang yang mencela Rasul, dia mengatakan orang yang cela Nabi, dan sebahagian ulama meluaskan lagi dengan kata mencela agama. Ada sebahagian ulama yang mengatakan sehinggakan wa imma dia bertaubat sekalipun, taubat itu sekali-kali tidak akan dapat menggugurkan hukuman bunuh. Maka hukuman bagi orang yang memperolokkan agama ni bukan satu benda yang simple, bukan satu benda yang main-main. Sebab itu bila berlaku saja penghinaan terhadap agama, dia tak macam kita tengok orang yang melakukan maksiat. Orang yang melakukan maksiat dengan perakuan dia, benda yang dibuat tu berdosa. Dia minum arak, kata kau ni minum arak, dosa tau minum arak. Dia kata aku tahu berdosa minum arak, tapi tak boleh lah, gian. Orang macam ni berdosa, tapi dia tak sampai kepada tahap kafir. Tapi kalau sampai pada tahap kita kena minum arak, dia kata, sebab minum arak ni sunat dalam agama, sambil dia ketawa, maka perbuatan ni adalah perbuatan memperolokkan agama. Kita kena bezakan. Kritikan bukan hinaan. Kritikan adalah menyatakan kesalahan tanpa merendah-rendahkan. Itu maksud kritikan. Apa yang disebutkan di dalam Al-Quran menyatakan kebatilan, ya. Bahkan sebahagian daripada pengkaji-pengkaji barat, kita kata ramai daripada kalangan pengkaji-pengkaji barat yang mempersoalkan tentang ajaran Islam, yang mengkritik ajaran-ajaran Islam tetapi dengan bahasa akademik. Kita jawab dengan akademik. Berbeza dengan mereka yang memperolokkan dan merendahkan, seperti mana yang dilakukan oleh Denmark sebahagiannya, kan? Ada sebahagian daripada orang Denmark yang membuat kartun. Salman Rushdie yang mengeluarkan buku yang menghina Nabi SAW. Maka ini dianggap sebagai menghina agama yang jauh lebih dahsyat daripada hanya sekadar mengkritik. Kerana kritikan memang ada, dan kita jawab secara akademik. Kita jawab secara akademik bila dia mempertikaikan secara akademik. Tapi bila mana sampai kepada tahap memperolokkan, dan kita kena anggap ini adalah jenayah. Kerana apa? Kerana dia mengganggu gugat ketenteraman. Negara yang bebas macam mana pun, yang begitu bebas, yang dianggap sebagai negara paling bebas dalam dunia, free country, Amerika Syarikat, juga tidak membenarkan ucapan-ucapan yang berbentuk hate speech, ucapan-ucapan yang berunsur kebencian. Tak boleh. Sedangkan itu adalah free country. Kenapa? Kerana hate speech membawa kepada ketidakstabilan dalam negara. Maka itulah yang ditunjukkan oleh Islam. Bukan bermakna merendahkan agama Islam saja tak boleh. Merendahkan agama Islam tak boleh. Merendahkan agama bukan Islam pun tak boleh. Kita kena bezakan.
Yang mana satu kritikan akademik, yang mana satu penghinaan. Tapi masalahnya, sebahagian daripada orang yang mengaku mereka rakyat negara ni, yang memakai jata negara ni, yang mengaku mereka rakyat yang di-Pertuan Agong dalam negara ni, dalam bab pendakwah Islam seperti Dr. Zakir Naik nak berceramah, bukan nak menghina, tetapi mereka menganggap ia adalah penghinaan. Saya pernah berdepan dengan puak-puak ni, sebahagian daripada mereka mengaku Muslim. Dalam satu program, saya tak ingat 2017 ataupun 2018, dalam satu program dianjurkan oleh IRF, tuan-tuan boleh tengok dekat YouTube, saya berdepan dengan satu orang mengaku diri Muslim tapi mengatakan Dr. Zakir Naik menghina. Saya kata, di mana menghina? Tolong bagi saya satu bukti dia menghina. Dia tak menghina, dia hanya menyatakan di mana yang tak konsisten, di mana yang tak betul, mengikut penilaian dia. Jawab ajalah. Tapi bila mana ada orang yang betul-betul hina agama Islam, hina agama Islam, clear hina, tiba-tiba ada satu orang yang menganggap diri mereka, rakyat negara ni boleh anggap, oh, penangkapan ini, pendakwaan ini sebagai kita kata apa? Menghalang kebebasan bersuara. Nampak? Double standard. Orang yang hina, yang mengketawakan agama Islam, dianggap kebebasan bersuara. Biarlah dia nak melawak. Cuba kita fikir, kalau orang Islam buat lawak terhadap menghina agama bukan Islam, dia orang nak kata apa? Adakah dia orang nak kata kebebasan bersuara? Belum hina lagi. Belum hina lagi, baru hanya sekadar bagi tahu kritikan secara ilmiah tanpa ada hinaan pun mereka dah tak tahan dah. Ini double standard yang kita kena sedar, yang kita kena basmi sama-sama. Kalau tak, keharmonian negara tak boleh dicapai. Wallahu ta'ala alam. Kita bagi laluan kepada azan dahulu. Tuan-tuan jangan ke mana-mana.
Bismillah. Okey, kita sampai pada panelis yang ketiga, pusingan yang pertama selepas daripada laluan azan sebentar tadi. Kita telah dengar sedikit apa yang disebut oleh Dr. Rozaimi berkaitan dengan hate speech, atau dalam terjemahan bahasa Melayunya, tuturan yang ada unsur kebencian. Saya ingat kita sepakat, sesiapa pun dia tak boleh menerima apa bentuk kenyataan yang bersifat penghinaan. Kalau kita rasa orang barat terbuka, kita telah lihat bagaimana Will Smith telah bangkit dan tampar Chris Rock kerana menghina isterinya, menjadikan isterinya sebagai bahan lawak. Ini tak dapat diterima. Sebab itu, sebelum saya nak utarakan soalan kepada Profesor Datuk Doktor Mufti kita pada malam ini, saya nak baca satu status yang mana saya rasa status ini mewakili sentimen orang Islam. Kerana saya rasa kedua-dua panel tadi sepakat, jika anda melakukan perbuatan itu secara tertutup, dalam keadaan tersembunyi, tidak ada orang yang mempertikaikan perkara tersebut. Tapi bila anda cuba mencetuskannya secara terbuka, ini mengakibatkan akan ada tindak balas daripada sebahagian pihak. Sebab itu saya rasa status ini sangat bagus, dan setakat yang saya baca telah disukai hampir 34,000 orang. Hampir 1,800 telah berkongsi status ini. Jika anda tidak mahu mengamalkan atau percaya kepada ajaran Islam, itu adalah hak anda dengan Allah. Namun jika anda mencabar dan menghina Islam secara terbuka, ini berarti anda mencabar umat Islam. Maka jangan hairan jika ada yang menyahut cabaran dan mengajar anda untuk hidup beradab dalam masyarakat yang majoritinya Muslim. Ini respon yang awal dalam isu yang saya rasa panas, dan kita semua yang berada di sini saya rasa sokong kenyataan ini. Mungkin kita berbeza pahaman, mungkin kita berlainan tarikat, tak ada masalah. Tapi bila dia menyentuh tentang agama, saya ingat kita berkongsi sentimen yang sama. Jadi mungkin sebagai orang yang berautoriti di dalam masyarakat, Datuk Doktor mungkin boleh memberikan pencerahan tentang tuturan yang mengundang kebencian. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد. Al-Fadil Ustaz Mak Rizal selaku pengerusi. Mak Rizal ni disebut juga dengan Mak Melaya. Sekarang ni nama-nama yang seperti itu kalau dibuat filem mendapat sambutan yang baik. Kedua-dua ahli panel, Al-Fadil Profesor Madya, Dr. Muhammad Rozaimi, Al-Fadil Ustaz Salman Ali, dan hadirin dan hadirat sekalian. Status yang disebutkan tadi itu saya buat masa berada di Mekah, masa meninjau sedikit isu itu. Saya nak sebut macam ni lah, mudah cerita kepada puak-puak ni yang menimbulkan, yang menghina Islam secara terbuka dan menimbulkan provokasi secara jelas yang boleh menimbulkan ketidaktenteraman dan tindakan-tindakan yang mungkin berlaku di luar daripada kawalan sesiapa pun. Mereka ini terbahagi pada dua golongan.
Yang pertama ialah Muslim yang mengaku Muslim, yang menghina agama mereka kafir, murtad, kena menghina agama mereka. Yang kedua ialah orang-orang yang memang asalnya bukan Muslim dalam negara ini, yang mengambil ruang ataupun kesempatan atau melakukan hal yang sama untuk menghina Islam secara terbuka. Yang pertama, seperti mereka faham bahawa negara ini majoritinya ialah orang Islam. Orang Islam yang menghormati agama mereka dan mempercayai perkara-perkara yang sacred dan agama Allah, Rasul ialah perkara-perkara suci yang tidak disentuh oleh orang Islam dengan penghinaan dan sangat sensitif. Orang putih kata, when you in Rome, do as Romans do. Bila kamu duduk di Rome, buat macam mana orang Rome buat. Dan mereka juga kata, the law of the land is the law. Peraturan yang menjadi pegangan di suatu tanah ialah peraturan yang terpakai. Stand up comedy yang dibuat oleh Barat, yang tidak ada sacred dalam hidup mereka, yang menghina Tuhan, yang menghina Jesus sebagai simbol agama mereka, itu urusan mereka. Mereka jangan bandingkan apa yang berlaku di Barat itu di sini, kerana itu masyarakat yang lain dan mereka mempunyai undang-undang yang lain. Dan orang Islam yang duduk di sana pun mengetahui keadaan itu, kerana kita bukan tuan punya yang berkuasa di atas tanah mereka. Tapi tanah ini ialah tanah yang dikuasai, dimiliki oleh orang Islam dengan kedaulatan dan penghormatan dan sensitiviti umat Islam. Orang Islam dia tidak menghina agama lain dalam kerangka provokasi untuk menimbulkan kebencian. Dia tak buat. Qul li'ibadi yaqulu allati hiya ahsan inna syaitana yanzaghu bainahum inna syaitana kana aduwan mubina kana lil insani aduwan mubina. Katakanlah kepada hamba-hambaku supaya bercakap dengan bahasa yang elok, kerana syaitan menimbulkan permusuhan di kalangan kamu. Orang Islam mengkritik tapi tidak mencerca. Kalau ada yang mencerca, yang memperolokkan, buat bahan lawak kepada bahan perkara-perkara seperti Arab, yang mana semua orang yang normal tahu ia adalah suatu undang-undang yang baik di mana memelihara manusia daripada kerosakan. Orang Islam mungkin tinggi suaranya. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza khatab ihmarrat aynahu wa ala sautuhu washtaddat ghadabuhu ka'annahu munziru jaish. Nabi itu apabila khutbah, merah matanya, tinggi suaranya, dahsyat kemarahannya, seperti mana dia seakan-akan memberikan arahan pada tentera. Tetapi perkataan orang Islam terpilih. Orang Islam tidak maki. Jika salah, kita bagi tahu apa yang salah. Tapi kamu buat majlis bukan sekali, berulang-ulang untuk menimbulkan permusuhan dengan orang Islam. Allah Subhanahu wa taala menyebut, mengingatkan kita orang Islam, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu bitanatan min dunikum la ya'lunakum khabala waddu ma 'anittum qad badatil baghdha min afwahihim wa ma tukhfi suduruhum akbar. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kamu ambil teman rapat
penasihat di kalangan orang selain daripada kamu, yang mereka itu tidak henti-henti merencana untuk menentang kamu, dan mereka suka kamu ditimpa dengan kesusahan. Telah zahirlah pemusuhan daripada mulut mereka, dan apa yang tersimpan di dalam dada mereka jauh lebih besar. Kaum ini menimbulkan permusuhan dengan orang Islam. Orang Islam dalam masyarakat yang paling harmoni, hidup dalam negara Malaysia, Muslim, masyarakat Muslim. Saya ulangi hal ini berulang kali. Orang bukan Islam lebih kaya daripada orang Islam dalam negara ini pun tidak menjadi masalah. Orang Islam pergi membeli di kedai orang bukan Islam, tidak timbul masalah. Bahkan satu orang bukan Islam boleh hidup di tengah kampung orang Islam dan menjadi kaya berniaga dalamnya, walaupun hal yang sama sukar berlaku bagi orang Islam jika duduk di tengah masyarakat bukan Islam. Setelah segala kesantunan, penghormatan dan kebaikan budi yang diberikan, tetapi kamu adalah kaum yang tidak tahu mengenang budi, tidak tahu untuk berurusan dengan cara yang baik. Bagi mereka yang berurusan dengan kamu dengan cara yang baik, seperti yang Dr. Ruzaimi sebut tadi, ketika Dr. Zakir Naik datang berada nak berucap, belum pun menghina mana agama, hanya menyebut perbandingan, mereka bangkit lawan semua persatuan belia, termasuk peguam-peguam yang rambut kuning apa tu. Bising kononnya ini telah menimbulkan provokasi. Bila ada orang hina Islam, mereka kata ini adalah kebebasan bersuara. Puak ini tidak ingin mencari perdamaian di dalam negara ini. Saya tidak menyebut apa hukumannya, tetapi saya mengingatkan mereka, perbuatan mereka bukan soal kebebasan, seperti mana Ustaz Salman sebut, rights and limits. Hak mempunyai limitnya, hadnya. Jika dia exercise hak dia sehingga menyebabkan berlaku kegoncangan masyarakat, maka orang yang merasakan itu hak dia patut dihalang dan diambil tindakan. Nabi paling santun. Apabila Yahudi datang kepada Nabi, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari yang semua kita tahu, assalamu alayka ya Rasulullah, dia nak berhelah-helah maut kepadamu wahai Rasulullah. Dengar macam assalam. Aisyah kata assalamu wa la'nah alaikum, maut dan laknat pada kamu. Nabi kata mahlan ya Aisyah, innallaha yuhibbur rifqa fil amri kullihi. Nanti dulu Aisyah, Allah suka kelunakan dalam semua perkara. Kata Aisyah, ya Rasulullah, walam tasma' ma qalu, engkau tidak mendengar apa yang dia kata? Nabi kata, na'am, qad ajabtu alaikum, aku telah jawab ke atas kamu. Kerana dia lebih bersifat sedikit, dia datang dengan Nabi. Tetapi apabila Ka'ab bin Ashraf sebagai kepala melancarkan kata-kata dan syair-syair yang menghina Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang bertujuan menggugat kestabilan masyarakat Madinah itu, mencabar kedaulatan undang-undang, treason, pengkhianatan kepada negara, Nabi kata manli li Ka'ab Ibnul Ashraf, siapa yang boleh bertindak pada Ka'ab bin Ashraf? Ketika itu Muhammad bin Maslamah menawarkan dirinya bertindak pada Ka'ab dengan dibunuh Ka'ab bin Ashraf, kerana ia mencabar kedaulatan dan kestabilan.
Sekali lagi saya ingatkan mereka, perbuatan mencabal kestabilan dan perkara-perkara yang dihormati dalam masyarakat Islam, sacred, yang tidak mengundang apa-apa faedah pada kamu. Kamu boleh ada banyak benda, kamu boleh buat gurau senda dalam negara ini, tapi gurau senda yang kamu buat itu hanya kerana kebencian yang ada dalam hati kamu, permusuhan kamu dengan masyarakat Islam. Apa yang kamu buat itu boleh mengundang tindakan yang jauh lebih bahaya kehadap diri kamu di dalam masyarakat Muslim. Kita beri amaran kepada mereka supaya jangan hal ini merebak dan berlaku. Kebiadaban yang terbabas akan mengundang keburukan yang tidak ada kesudahannya. Orang barat boleh bergaduh kerana bola sepak bertumbuk di padang. Kamu jangan kata orang Islam tak ada otak, tak ada kebebasan. Kamu bergaduh kerana bola sepak. Sebahagian yang anak muda tengok pergi di UK, di US, di Europe, berapa banyak main bola sepak bergaduh. Kami orang Islam tak bergaduh mungkin sangat pasal bola sepak, tapi kami akan bergaduh jika Allah dan Rasulnya dihina. Ia adalah sacred dalam hidup kami. Ia adalah kemuliaan yang tidak disentuh. Kamu hina secara diam-diam, kamu dengan family kamu nak kutuk agama Islam, itu kamu dengan family kamu. Kamu iklannya terbuka, kamu cabarnya terbuka, ia disambut secara terbuka. Hati-hati dengan apa yang kamu lakukan. Wallahu ta'ala alam. Alhamdulillah, sangat jelas dan sangat menyentuh jiwa-jiwa kita umat Islam dengan kata-kata yang kita tidak menjual dan kita tidak bertindak tanpa ada sebab yang mengundang. Cuma tadi Datuk ada sebut tentang lawak. Kerana isu ni kita tak dapat lari daripada ini sekadar lawak, ini sekadar satu humor atau sekadar satu konten gurauan. Kita orang Islam terima ada gurauan. Nabi kata kepada sahabat, kehidupan ini ada waktu dan masanya. Jadi saya mohon daripada Al-Fadhil Ustaz Salman, walaupun beliau jurulatih debat, tapi saya nampak pandai juga berlawak. Kan? Mungkin beliau boleh memberikan pandangan lawak dalam isu-isu sensitif. Mencuit soal agama ni sejauh mana lawak itu boleh pergi kepada tahap itu. Dipersilakan kepada Al-Fadhil Ustaz Salman. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Ustaz Mat Melaya di atas soalan tu. Lawak, okey, soalannya tentang lawak. Di mana lawak yang menyentuh sensitiviti agama ni perlu berhenti. Kita perlu sedar bahawa orang buat lawak ni ada dua kelompok orang. Satu, dia buat lawak tanpa motif. Motif dia nak menghiburkan orang sahaja. Apa yang boleh menghiburkan orang dia buatlah. Ni jenis pelawak-pelawak yang dia tak ada harga diri lah. Harga diri dia adalah orang gelak. Apa sahaja yang dia boleh buat sampai orang gelak, dia buat. Termasuklah dia menghina agama dia sendiri ataupun agama orang lain ataupun apa sahaja dia boleh buat, yang penting orang gelak. Ini pelawak yang tak ada motif. Baik. Yang kedua, ada juga pelawak yang dia ada motif. Dia ada mesej yang nak disampaikan di sebalik lawaknya itu. Dan semua gerakan-gerakan lawak dia menuju kepada mesej itu. Saya bukan nak mentafsirkan lawak siapa ada motif, lawak siapa tak ada motif. Tetapi yang penting untuk kita lihat, alasan lawak tak boleh dipakai untuk menimbulkan perkara-perkara yang menggoncang kestabilan, macam kata Datuk Mufti tadi, yang memberikan impak negatif ataupun pandangan negatif kepada agama ini. Tak boleh pakai. Sebab itulah kalau kita boleh kongsikan salah satu peristiwa yang berlaku di zaman Nabi SAW, perang yang mana dihadiri oleh ramai orang munafik juga, iaitu perang Tabuk. Sebahagian mereka ikut, sebahagian tak ikut sebab panas.
Di kalangan orang munafik yang ikut, ini perang pertama nak lawan dengan Rom. Sebelum tu lawan dengan Arab Jahiliyah. Lawan dengan Arab ni kira biasa lah. Ni nak lawan dengan Rom, kuasa besar. Dan apabila mereka pergi perang, umat Islam dia ada qura' yang membaca Al-Quran, yang mana mereka menaikkan semangat orang Islam dan sebagainya, dan yang membaca syair-syair ni. Orang munafik, mereka ikut juga pergi perang. Macam askar lah, kadang-kadang sebahagian dia mungkin dia tak menjiwai perang tu, tapi orang pergi ramai-ramai dia pun pergi juga. Sebahagian daripada mereka sampai terbunuh dalam medan perang, mereka pun pergi sekali. Mereka pergi, mereka dengar qura' duk baca ayat-ayat, menghidupkan semangat, menggegarkan jiwa manusia, menjadikan mereka bersemangat nak lawan dengan Rom. Orang munafik ni gelak, mereka buat lawak. Ni yang kita kata pasal lawak ni. Lawak mereka apa? Mereka terfikir, biar betul yang hampa ni nak lawan dengan Rom. Hampa ni siapa? Duduk di Madinah tengah-tengah nak pergi lawan dengan kuasa besar Rom. Apa yang orang munafik kata? Sama-sama mereka kumpul 2-3 orang, mereka panggil. Masa tu didengari oleh Auf bin Malik radhiyallahu anhu, sahabat Nabi. Dia berkata, "Mali qura'ina." Apa hal kita punya qura' ni? Apa yang berlaku pada mereka? Mereka ini adalah qura'ina ni, mereka ini adalah arghab lil butun. Arghabuhum butunan. Perut mereka palinglah memikirkan perut mereka, nak dapatkan rezeki, nak makan. Akdhabuhum alsinatan. Mulut mereka adalah mulut-mulut yang paling tipu, cakap dusta. Wa ajbanuna indal liqa. Bila bertemu dengan musuh, qura' ni lah yang penakut yang akan sembunyi kat belakang. Bunyi ni apa? Menghina. Panggil sahabat Nabi, munafik kata, tengok para qura' ni sembang macam sembang bergegak habis bangunan semua. Tapi depa ni lah yang paling nak makan banyak, isi perut depa. Depa ni lah kalau sembang memang sembang tipu, dan bila bertepan dengan musuh, inilah orang-orang yang paling penakut. Lawak kan? Kalau dengar lawak, orang mungkin gelak. Orang biasa mungkin dengar dia akan gelak, lawak. Tapi sahabat Nabi Auf bin Malik bila dengar, dia terkesan. Ini bukan lawak. Innaka munafik. Hang munafik. Hang buat lawak macam ni, ini lawak munafik. Tuan-tuan, ini bukan dalam domain publik. Bukan pergi cakap depan orang ramai, buat majlis macam kita sebut tadi, majlis depan-depan stand up komedi. Tak, dia panggil seorang je. Panggil seorang, dia buat lawak menghina agama. Bagi tahu kata, mereka ni sembang je qura' ni semua, padahal penakut. Sahabat Nabi kata, hang munafik. Reaksi sahabat Nabi, pergi ke Nabi SAW mengadu. Ya Rasulullah, ada orang munafik cakap begini tentang qura' ina. Walaupun bukan public punya statement sesama mereka, menghina Islam. Sahabat Nabi dengar, tak diamkan diri, pergi kepada Nabi SAW, bagi tahu. Dan sebelum dia pergi bagi tahu kat Nabi SAW, Allah dah turunkan ayat kepada Nabi SAW. Wala in sa'altahum la yaqulunna innama kunna nakhudhu wa nal'ab. Wahai Muhammad, kalau kamu bertanya kepada mereka, para munafik, mereka akan kata, sesungguhnya kami sahaja sembang-sembang kosong dan main-main. Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Wahai Muhammad, katakan kepada mereka, apakah kamu sedang menghina Allah, ayat Allah dan juga Rasulullah? Ayat ini turun kat Nabi SAW. Auf bin Malik datang mengadu kepada Nabi SAW. Nabi panggil munafik, ambil sini. Antumul ladzi qultum kadza wa kadza. Hampa yang tadi buat lawak cakap begini ke? Dia berkata, "Ta innama kunna nakhudhu wa nal'ab." Wahai Rasulullah, kami cakap kosong dan main-main saja. Nabi jawab dengan jawapan yang Allah turunkan dalam Al-Quran. Abillah wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Hang buat main-main dengan Allah, buat main-main dengan ayat Allah, buat main-main dengan Rasulullah. Maksudnya, walaupun orang anggap lawak, orang bagi alasan lawak, tak boleh diterima. Walaupun yang tu dia bukan buat di depan publik, di depan orang ramai, tak boleh diterima. Untuk orang yang buat lawak ni. Dan orang Islam, reaksi orang Islam ni, saya nak mungkin panjangkan sikit jawapan kepada soalan ni, macam disebut tadi, orang Islam ni di waktu aman, kita orang paling aman. Di waktu aman, di waktu damai, di waktu tak ada konflik, di waktu orang tak menimbulkan pemusuhan, kita orang paling aman. Kita bukanlah bergaduh dengan orang. Sebab itulah tuan-tuan bayangkan seorang pembantu Nabi SAW, Yahudi, pembantu Nabi, sepanjang hidup dia khidmat kepada Nabi. Yahudi tau, dia boleh khidmat kepada Nabi SAW macam Anas bin Malik khidmat kepada Nabi, tapi dia Yahudi. Dia duduk, dia kerja, dia tolong Nabi sampai detik kematian dia.
Satu orang Yahudi, Nabi SAW jumpa dia ketika dia sakit. Nabi kata dia ucap syahadah la ilaha illallah. Dia tengok bapak dia pun tak kata apa, lalas bapak dia kata ucaplah Aladin Abu Qasim. Lalu dia ucap syahadah dan dia mati. Ini Yahudi boleh duduk dengan Nabi. Nak cerita kata di waktu aman, di waktu damai, kita orang yang tak ada masalah dengan siapa-siapa. Tetapi apabila atas alasan lawak agama disentuh dan dihina dan dipermainkan, orang Islam tak duduk diam. Bahkan itulah yang diajarkan oleh Nabi SAW. Itulah yang diajarkan oleh Nabi kepada para sahabat. Banyak hadis, contoh kalau tengok ketika perang, ketika konflik, ucapan-ucapan para sahabat sangat keras terhadap musuh-musuh mereka. Apabila dalam perang Uhud, dalam perang Badar, saya ingat bila orang kafir bagi tahu kat Nabi, wahai Muhammad, hang pernahkah dengar orang Arab lawan dengan adik-beradik depa sendiri? Hang bawa orang Arab main perang dengan kami ni, depa takkan lawan. Itu Quraisy, kami pun Quraisy. Lala depa akan tinggai hang, depa akan lari. Sayyidina Abu Bakar jawab, umsus badaralat, anahnu nafirru anhu. Sayyidina Abu Bakar memperkecilkan Tuhan mereka. Apakah hang ingat kami akan lari daripada mereka? Itu Badar. Ketika Uhud, orang kafir kepung Nabi SAW. Nabi kata diam. Depa orang kafir kutuk Nabi, kami dah bunuh Muhammad, Muhammad dah mati. Sayyidina Umar diam. Nabi kata awak tak balas. Umar kata qutlakum fil jannah, qutlakum fil nar wa qutlana fil jannah. Kamu mati masuk neraka, kami mati masuk syurga. Buka kota Mekah. Tak, bukan. Perjalanan umrah yang pertama, orang kafir merendahkan orang Islam. Duduk di atas bukit-bukit merendahkan orang Islam, buat ucapan-ucapan yang menghina mereka. Abdullah bin Rawahah tarik tali unta Nabi SAW. Dia bacakan syair, khalli bani kufar an sabilihi al-yawma nadribukum ala tanzilihi darban yuzilul ham an maqilihi wa yudhibul khalila an khalilih. Dia kata tinggalkanlah anak-anak orang kafir dengan jalan mereka, tinggalkan mereka. Hari ini kami memukul kamu dengan Al-Quran, pukulan yang akan menghilangkan tengkuk daripada badan dan pukulan yang meninggalkan kekasih daripada kekasihnya. Sambil tarik unta Nabi SAW. Hampa nak cari pasai? Ini dia cara cari pasai. Sayyidina Umar kata, baina yadai Rasulullah, takkan hang ucap ucapan ini di depan Nabi SAW? Nabi kata biarkan dia, biar dia cakap ucapan tu. Maka orang Islam begini sikap dia. Kalau orang berkeras, orang menimbulkan pemusuhan, orang menimbulkan penghinaan, reaksi orang Islam bukanlah duduk diam, tak apalah hampa kata hina, tak apa, hina mai kita bincang. Tak, bukan macam tu. Orang Islam bukan begitu. Dan untuk orang yang mendengar juga, dia kena berhati-hati. Ini bukan sekadar yang cakap saja tau. Bukan sekadar orang yang buat lawak, macam lawak yang Dr. Razaimi sebut tadi. Hang nak minum arak, hang punya pasal hang pergi suruh perempuan pakai tudung tu buka botol arak untuk hang pasal apa? Hang nak pakai bikini dalam kelab, hang punya pasal yang pakai. Hang nak pergi cerita yang hang hafal Quran pakai tudung, tanggalkan tudung dan baju, kemudian tinggal baju tu, jadi untuk apa? Kalau bukan penghinaan ni untuk apa? Dan bukan pasal dia. Kalau pemikiran dia tu rosak, pemikiran dia tu kotor, dia sanggup menggadaikan apa sahaja untuk konten, bukan sekadar dia, yang duduk di situ juga bertanggungjawab. Waqad nazzala alaikum fil kitabi an idza sami'tum ayatillahi yukfaru biha wa yustahza'u biha fala taq'udu ma'ahum hatta yakhudu fi haditsin ghairihi innakum idzam mithluhum innallaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannam jami'a. Telah kami turunkan di dalam kitab, kalaulah kamu dengar ayat Allah yukfaru biha wa yustahza'u biha, ayat Allah dikufuri dan dihina. Kalau kamu ini message ni penting tau. Kami telah turunkan kamu dalam kitab, kalau kamu dengar ayat Allah dikufuri dan juga dihina, janganlah kamu duduk dengan mereka sehingga mereka membicarakan perkara lain. Selagi mana ada penghinaan tu, jangan kamu duduk dengan mereka, tinggalkan mereka. Innakum idza mithluhum, kalau kamu duduk, kamu sama sahaja dengan mereka. Innallaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannam jami'ah. Sesungguhnya Allah akan mengkumpulkan orang-orang munafik dan orang-orang kafir sama di dalam neraka. Bukan lesen tau, bukan lesen. Orang kafir tak boleh cakap kot pasal Islam, hina. Tak apa, orang Islam boleh cakap. Tak. Kalau hang
klaim beragama Islam, hang buat penghinaan terhadap agama sebagaimana penghinaan orang kafir buat, hang akan ditentang dengan tentaman yang sama. Sama sahaja kedudukannya. Sebab itu kata Ibnu Arabi rahimahullah apabila mentafsirkan ayat tadi, katanya al-hazilu bil kufri kufrun. Buat-buat lawak tentang kekufuran adalah kekufuran juga. Jadi ini penting. Untuk yang buat lawak, kena berhati-hati. Jangan melangkaui batasan agama. Jangan ucap ucapan begitu. Dan untuk orang yang dengar juga, dia kena berhati-hati. Dia tak boleh duduk dalam majlis dan dengar. Ambillah sikap sahabat Nabi SAW. The moment kita dengar agama dihina, tinggalkan majlis tu. Bangun tentang majlis tu. Stop. Bab ni hang tak boleh cakap. Hang dah melampau, jangan cakap bab ni. Tapi dalam ramai-ramai orang Islam yang duduk di situ, siapa yang bangun bersuara? Kita bukan nak bersifat keras, nak kata ke orang jangan pi majlis hiburan. Tak apalah, ada orang alhamdulillah Allah rezekikan dia punya syahwat dia tu main majlis ilmu. Dia main macam tuan-tuan dan puan-puan yang main majlis ilmu. Syahwat kita ni duduk nak main ke majlis ilmu. Alhamdulillah. Ada orang dia punya kecerondokan, keseronokan dia nak pergi ke majlis hiburan. Tak apalah, kita tak kata apa. Hang jangan pi minum arak kat situ. Hang jangan tinggalkan kewajipan hang solat dan sebagainya. Tapi hang nak pi duduk nak dengar orang buat lawak, nak pi duduk, hang duduk. Tak apa. Yang penting jangan tinggalkan tanggungjawab. Tetapi mauqif mesti dipertahankan. Kalau dengar perkara-perkara mungkar yang menghina agama di situ, tanggungjawab orang mukmin mesti bangun dan bagi tahu, salah, stop, this is the limit, don't cross the limit. Tapi dalam puluhan orang Islam yang duduk di situ, bila orang buat lawak bodoh begitu, gelak. Apa reaksi ni? Sebab tu tuan-tuan, kalau orang nak duduk dalam majlis tu pun, majlis-majlis lawak, bukan majlis lawak sekali, kena berhati-hati. The moment agama dicabar, kena bangun, kena ada keberanian untuk bangun dan bagi tahu, ni hang jangan melampau. Takat ni dah melampau dah ni teruk sangat dah. Jangan lebih-lebih. Sebab ancaman bukan sekadar ancaman kepada orang yang buat begitu. Ancaman juga datang kepada orang yang duduk mendiamkan diri, berpeluk tubuh di situ dan dia tak kata apa-apa, dia buat tak tahu ya. Ini juga dikenakan ancaman. Dalam masa yang sama, kita juga sedar bahawa nak berhibur boleh, nak mengkritik boleh, tetapi agama bukan menjadi mainan. Hukum hakam agama bukan menjadi mainan. Pihak berkuasa agama, yang tu lain cerita. Kalau ada kelemahan pihak berkuasa agama, kita boleh kritik. Kita nampak kelemahan di sana di sini, nak kritik itu boleh, tak ada masalah. Itu kita kritik orang. Kita nak kritik, banyak bulan dah Dr. Zaimi jadi pengerusi, aircon tak sampai-sampai lagi. Itu boleh, itu kita kritik dia. Tak apa, itu boleh. Tapi agama jangan dikritik. Pihak berkuasa agama tak apa. Kalau orang nak buat lawak sikit-sikit, amboi, kutip duit zakat cepat, nak bagi lambat. Bukan perleh. Sekali dia ban saya tak boleh bayar perleh, jenuh. Ini bukan perleh, di negeri lain. Kalau nak kritik begitu, tak apa. Perkara-perkara pentadbiran, perkara-perkara yang melibatkan urusan harian, pejabat-pejabat, jabatan-jabatan agama, ini tak apa. Tetapi hukum hakam agama yang sabit daripada Al-Quran dan daripada Sunnah, tak boleh buat main. Tak boleh buat lawak kata, orang Islam ni teruk sangat, suka bahagi. Awal-awal dah beritahu dah, ustazah beritahu dalam kelas, ya orang Islam masuk syurga, orang kafir masuk neraka, gelak ramai-ramai. Apa ni? Ini kena jaga. Bukan sekadar orang yang bercakap, dan juga orang yang mendengar kena berhati-hati. Dan yang bercakap tu siapa sekalipun, sama ada dia Muslim yang mengaku Muslim, dalam jiwa yang mungkin ada nifak, ataupun dia sekadar nak buat lawak untuk konten semata-mata, ataupun orang kafir yang bukan Islam, apabila lawak-lawak begini disentuh, maka dia mesti dihalang. Itu limit dia. Itu limit bagi lawak, yang mana agama jangan disentuh. Selain daripada perkara-perkara lain yang melibatkan individu dan sebagainya, ini juga sama. Cuma saya fokus pada tajuk lah, perkara berkaitan dengan agama. Ini adalah garis merah yang tak boleh dilangkaui. Wallahu a'lam. Okey, alhamdulillah. Saya kalau tengok pada semangat Ustaz Salman ni, kita mungkin akan lajakkan lagi. Tapi bak kata Umar kepada Rasulullah, wanita dah tidur, anak-anak dah tidur. Jadi kita tak boleh lewatkan lagi yang isyak dah. Ada keterangan tu. Jadi saya bagi
kesimpulan akhir kepada Dr. Zaimi 3 minit menggulung tajuk ini. Kemudian kita mendengar untaian hikmah daripada sahibus samahah untuk menutup bicara kita. Saya harap tuan-tuan sabar mendengar kerana ini menyentuh agama kita. Jadi saya persilakan Dr. Zaimi dengan masa yang terbatas. Baik, terima kasih kepada Ustaz Ahmad. Saya tengok Datuk Mufti kita betul semangat, dan saya bersama dengan beliau dalam musafir ketika melaksanakan haji. Lama jugalah kami bersama untuk buat haji 20 hari, dan isu-isu tu berlarutan sewaktu kami bermusafir, dan saya nampak kegelisahan di muka dia, dan hari ini alhamdulillah dilepaskan. Cuma kita marah, kita geram, betul, kita berhak. Datuk Mufti pun bercakap, Ustaz Salman pun bercakap, dan yang lebih memedihkan kita apabila orang Islam sendiri yang bercakap dan ketawa bersama ketika mana agama itu direndah-rendahkan. Tetapi tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, negara ini ada undang-undangnya. Walaupun saya sebut tadi hukuman asal bagi orang yang mencela agama, mencela Nabi SAW adalah hukumannya bunuh. Ini sepakat ulama. Sesiapa yang mencela agama, mencela Nabi SAW, hukumannya bunuh. Dan kita pun dah mendengar tadi Datuk Mufti menyebutkan tentang kisah Ka'ab al-Ashraf yang dibunuh oleh Muhammad bin Maslamah. Kita mendengar cerita bagaimana Abu Rafi' al-Yahudi dibunuh. Di dalam hadis disebutkan apabila dia menghina Nabi SAW, para sahabat meminta izin kepada Nabi SAW untuk membunuhnya, dan Nabi mengizinkan. Tetapi negara ini ada undang-undangnya. Kita marah, kita emosi, ya. Datuk Mufti marah, saya marah, Ustaz Salman marah, tuan-tuan dan puan-puan, kita semua marah. Tetapi kemarahan itu haruslah kita tunjuk dengan bantahan, dengan kita bersuara, menulis bantahan, viralkan kemarahan kita, tetapi jangan sekali-kali bertindak di luar daripada batasan undang-undang. Maksudnya apa? Hukuman bunuh yang nak dilaksanakan itu mestilah dilaksanakan oleh pemerintah, bukan kita pergi pandai-pandai. Jangan pula pergi cari orang yang dia buat lawak tu, pergi tikam dia pula. Selagi susah hati kita. Kita marah, kita lapor polis. Kita marah, kita gunakan saluran undang-undang yang betul, dan kita desak kerajaan kita untuk gubal akta hina agama ni. Kerana kita semakin lama semakin penat dan letih. Dan sebab itu Nabi SAW ketika mana berhadapan dengan orang yang mencelanya, para sahabat minta izin kepada Nabi SAW untuk bertindak. Sahabat dia tak pergi sendiri-sendiri, dia minta izin. Ada yang mempertikaikan keputusan Nabi SAW, seperti mana yang tuan-tuan pernah dengar dalam kisah Zulkhuwaisirah, yang mana Zulkhuwaisirah mengatakan kepada Nabi bila dia tengok Nabi SAW bahagi, pada pandangan dia tidak adil, dia kata, "I'dil ya Muhammad." Berlaku adillah wahai Muhammad. Perkataan ini adalah perkataan yang biadab. Seolah-olah Nabi SAW itu khianat. Tapi tuan-tuan, Umar dia tak terus pancung kepala kawan ni. Umar kata apa? "Idzan li ya Rasulullah an adriba unuqah." Izinkan saya wahai Rasulullah, biar saya penggal saja tengkuk dia ni. Maka Nabi SAW tidak membenarkan kerana dia munafik. Kan? Kerana dia munafik. Jadi kita kena hati-hati, jangan bertindak luar daripada batasan undang-undang, kerana nanti yang kena ustaz-ustaz juga. Dia akan tanya, siapa guru agama kamu? Ini yang jadi masalah. Kita marah, salurkan kemarahan kita mengikut saluran yang betul. Desak supaya akta hina agama ini digubal dengan memberikan, kita panggil hukuman yang dahsyat kepada pencela dan penghina agama yang tak diberdisiplin ni. Itu yang pertamalah. Yang kedua,
penghina agama ni tuan-tuan, penghina Nabi ni bukan kadang-kadang datang hanya daripada orang yang bukan Islam je. Datang juga daripada orang Islam juga. Yang kadang-kadang kita tak sedar dia pencela agama. Kita anggap dia ulama. Bila mana dia membaca hadis palsu, kita kata dia tok guru. Sedangkan dia membaca hadis palsu. Kata Dr. Yusuf Al-Qaradawi, orang yang mereka hadis palsu dan menganggap ia baik untuk Nabi SAW, baik untuk agama, maka seolah-olah dia telah menganggap Nabi SAW telah khianat, meninggal dunia, wafat sebelum menyempurnakan tugasnya dengan sempurna. Saya tadi baca Kertas Kerja yang dibentangkan di dalam mesyuarat peringkat tertinggi kerajaan berkenaan dengan tarikat Naqsyabandi yang telah diubah keputusannya itu. Saya baca Kertas Kerja tu, hadis palsu dineutralkan. Hadis palsu yang terdapat dalam buku-buku Naqsyabandi Aliyah ini, pengkaji neutralkan dengan kata maknanya betul, maknanya betul. Seolah-olah tidak ada satu sensitiviti terhadap nama Nabi SAW yang digunakan secara bohong. Ini juga penghinaan terhadap agama. Kadang-kadang kita nampak orang hina agama ni bila diketawakan terhadap agama. Tapi bila menyebarkan kebatilan atas nama agama, menyebarkan hadis palsu atas dasar agama, kita terima. Sebab dia wali. Sebab dia wali mutasarrif, jaga alam. Tidak bergerak planet ni melainkan dia yang mengawalnya. Ini semua ada dalam tarikat ini. Tapi kita biarkan. Jadi sebab itu kita di Perlis ini kita usaha semampu mungkin supaya kita membersihkan negara ini, negeri ini daripada penghinaan terhadap agama, penghinaan terhadap Nabi SAW. Mufti kita duk sebut dia, orang tanya kita kenapa kita tak buat lagi fatwa berkenaan dengan tarikat ini. Saya dengar negeri ini tak ada lagi pun Naqsyabandi, tapi kenapa kita yang bercakap, kenapa kami dua bercakap, kenapa Ustaz Salman turun berdebat, sedangkan negeri ini setahu kita lah tak ada lagi, zawiyah dia pun tak ada lagi. Tapi kita lakukan kerana atas dasar kita tak nak agama kita dihina dengan kebatilan, dengan kepalsuan hadis yang disebarkan atas nama agama. Jadi tuan-tuan, doakanlah supaya saya mempunyai kekuatan. Ada orang kata rektor tak ada kerja lain ke? Asyik nak bergaduh dengan orang. Tuan-tuan, rektor adalah jawatan dunia, tapi saya tetap Muslim. Mufti jawatan dunia, tapi beliau tetap Muslim. Kami lakukan ini tidak ada kepentingan untuk diri. Bahkan kami hari-hari menanggung caci maki, tapi kita lakukan kerana kita mukmin, kerana kita Muslim. Kalau jadi rektor kamu tak boleh cakap tentang agama kamu, jangan jadi. Kerana dunia telah menjadikan kamu bukan lagi bertanggungjawab sebagai seorang Muslim. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Tuan-tuan, pertama saya nak sampaikan mesej ni kepada rakyat non-Muslim dalam negara ini. Orang Islam tak ada masalah dengan non-Muslim. Bahkan Islamlah yang melayan non-Muslim dengan cara yang paling baik di dalam sepanjang sejarah, macam saya sebut selalu. Walaupun ada kelemahan orang Islam, tapi kita lihat di mana saja majoriti Islam, sentiasa non-Muslim itu diberikan ruang hidup yang mungkin orang Islam tak dapat di dalam masyarakat yang majoriti non-Muslim. Kristian di Syria, walaupun sahabat pernah masuk di sana, masih lagi ada. Koptik ataupun Qibti di Mesir, Kristian masih ada sampai hari ini. Gereja mereka ada. Orang bukan Islam di dalam negara ini masih ada. Orang Islam tak ganggu mereka. Bahkan kadang-kala kita lihat ada pembinaan rumah ibadat yang mungkin tidak mengikut peraturan pun orang Islam tunggu pihak berkuasa bertindak. Mereka tak pi roboh dengan tangan mereka sendiri. Kalau kita lihat apa yang berlaku di India, macam mana masjid dirobohkan, tapi kita tidak bawa sentimen itu ke sini. Kita tak bawa sentimen di China untuk dilakukan kepada orang di sini. Kerana kita melayan manusia berdasarkan kerakyatan mereka di dalam negara ini. Maka bagi mereka yang tak terlibat dengan isu penghinaan pada Islam, mereka tidak perlu gusar ataupun bimbang.
hubungan kita dengan mereka kekal baik sebagai rakyat, sesama rakyat yang menjaga kebajikan. Mesej kita ialah kepada mereka yang mencari perbadahan dengan orang Islam, kerana mereka tidak mengkehendaki kedamaian. Yang berikutnya ialah ganjil bagi orang Islam yang mengaku Islam, bahkan mengaku kononnya memperjuangkan slogan-slogan Islam tertentu yang saya sebut tadi. Apabila mari kepada orang Islam, seperti kes-kes pendakwah Islam bercakap perkara-perkara yang mereka tak setuju, mereka kata ini tak sesuai, ini tak rahmatan lil alamin. Tapi apabila datang kepada orang bukan Islam ataupun orang yang menghina Islam, sama ada mereka diam ataupun mereka menyatakan ini kebebasan bersuara, mereka ni Muslim. Kita tidak tahu redha siapa yang mereka cari dan dakwah apa yang ingin mereka bawa. Berikutnya ialah kita orang Muslim, kita kekal melakukan kebaikan dengan orang bukan Muslim sebagai dakwah kita pada mereka. No issue, tak ada isu. Tapi dalam masa yang sama kita akan membantah sama ada orang Islam atau orang bukan Islam yang menghina agama ni. Muslim yang ada iman di dalam jantung hatinya mustahil boleh tidur dengan tersenyum ketika agamanya dihina. Mustahil. Segala urat nadi, segala darah dan jantung kita membantah dan bangkit di dalam tubuh kita apabila mendengar Allah dan Rasulnya dipersendakan. Itulah yang hendak kita beritahu kepada orang yang mempersendakan Allah dan Rasul. Ia bukan soal kempen parti politik yang diubah isu lompat parti baru ni. Orang Islam tak ada lompat-lompat dengan agama mereka. Orang Islam mungkin orang boleh ambil rumah dia, tanah mereka, isteri mereka. Orang Islam mungkin juga boleh ada yang minum arak dan berzina di atas dosa mereka. Tapi orang Islam tak terima jika Allah dan Rasul dihina, sekalipun mereka seorang pendosa. Dan hal ini hendaklah jelas kepada semua orang, kerana menghina Allah dan Rasul di dalam masyarakat Islam bererti anda telah melanggar garis merah. Memang menjadi kewajipan orang Islam untuk taat kepada pemerintah dan undang-undang, tak boleh pergi bertindak sendiri seperti yang disebutkan tadi. Kita tidak ada masalah dan itu kita kena akui. Cumanya kita bagi tahu orang bukan Islam ataupun orang Islam yang menghina Islam, bukan semua orang ni boleh dikawal, dan ada orang yang tak dapat dikawal. Memang kita suruh kawal diri, jangan bertindak luar pada undang-undang macam Dr. Ruzani sebut. Tapi kita nak ingatkan supaya tidak menjadi perkara yang tak elok, kerana bukan semua orang boleh dikawal. Bukan kita menjustifikasikan tindakan itu, tapi kita nak bagi tahu sentimen kadang-kadang menyebabkan manusia bertindak di luar kawalan. Maka jangan membuat provokasi yang akhirnya tidak ada siapa lagi yang dapat mengawal, tidak dapat dikawal oleh undang-undang. Akhirnya perasaan dan sentimen bermain di dalam kehidupan masyarakat. Ketika itu tidak memberi manfaat lagi kedamaian yang telah kita kecapi sejak kemerdekaan sehingga hari ini. Negara ini kita nak harmoni, negara ini kita hendak kekal dengan aman damai. Jangan langgar garis-garis merah yang ada di dalam peradaban dan kehidupan masyarakat dalam negara ini. Mudah-mudahan Allah merahmati kita semua dan merahmati negara ini dan masyarakat negara ini. Orang Islam di atas apa perbezaan yang ada pun, apabila orang melanggar Allah dan Rasulnya, mereka hendaklah berdiri dengan satu suara untuk menghadapi hal itu. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur dengan kesimpulan dan juga gulungan yang dibuat oleh sahibus samah Profesor Datuk Dr. Mazhar tadi. Selesailah. Saya ingat semua kita mendapat sudut pandang positif dan negatifnya. Garis merah itu senantiasa dipelihara. Tuan-tuan, terima kasih di atas kehadiran pada malam ini. Sangat
mengejutkan pihak penganjur. Pihak penganjur ada menyediakan sedikit juadah, tetapi oleh kerana kehadiran luar kawalan, mungkin juadah tak semua dapat. Yang ni kita tak boleh kawal. Okey? Jadi minta maaf lah. Tuan-tuan tanya pasal apa tak cukup. Datuk dah jawab, luar kawalan. Jadi jangan marah lah kan. Siapa yang dapat, dapatlah. Siapa yang tak dapat, tuan-tuan beriman dengan qada dan qadar. Ya, yang pasti bahagian saya ada, insya-Allah. Ya, saya boleh cakap lah kan. Tuan-tuan, terima kasih. Lawak tu Ustaz Salman kata lulus. Okey. Aqulu ma sami'tu astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.